Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar mengenai moment of inertia. Sebelum kita belajar lebih mendalam tentang moment inertia, kita lihat dulu rajah di sini. Mana dalam rajah ini ada dua orang sedang melintas daripada satu tempat ke satu tempat dengan menggunakan sekeping papan. Orang yang pertama, papannya disusun ataupun diletakkan dengan keadaan tinggi H-nya lebih besar daripada lebar B. Dan untuk orang yang kedua ini, dia menggunakan papan di mana papan itu disusun dengan H-nya lebih kecil daripada B. Dan kalau kita perhatikan di sini, untuk orang yang kedua ini kita boleh lihat di mana papannya melentur, dan untuk orang yang pertama papannya kita nampak seperti tidak melentur. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan di mana kalau sesuatu struktur itu disusun dengan nilai B-nya lebih besar dengan nilai H-nya lebih besar daripada B, maka ianya kita katakan lebih kuat ataupun dianya akan kurang melentur berbanding dengan struktur yang disusunkan secara H lebih kecil daripada B. Contoh binaan yang kita boleh lihat di mana strukturnya disusun dengan H lebih besar daripada B, kita boleh lihat pada dua gambar rajah di sini. Yang pertama ialah untuk struktur bumbung. Kalau kita perhatikan untuk struktur yang ini, kedudukan H-nya lebih besar daripada B. Struktur ini juga H-nya lebih besar daripada B. Begitu juga dengan gambar rajah yang kedua. Kalau kita perhatikan rasuk-rasuk yang dibina di sini, H-nya lebih besar daripada B. Kenapa disusunkan begitu? Supaya ianya lebih kuat. Maksud kuat itu ialah kuat untuk menampung beban. Baik. Kuat untuk menampung beban itu dalam bahasa teknikalnya kita akan panggil sebagai moment of inertia. Bermaksud, lagi besar nilai moment inertia itu, maka lebih kuat struktur itu untuk menampung beban. Sekarang kita tengok apa itu moment of inertia. Baik. Moment of inertia ataupun nama lainnya dipanggil sebagai second moment of inertia, second moment of area. Dikatakan a geometrical property of a section of structure member which is required to calculate its resistance to bending and buckling. So di sini perhatikan ada dinyatakan tentang resistance to bending ataupun untuk menahan rintangan lenturan. Formula untuk moment inertia ditunjukkan dalam jadual. Jadual ini ada 4 bentuk asas: bentuk segi 4, segi 3, separuh bulatan dan bulatan. Dan perhatikan nilai moment of inertia diberikan Ix dan juga Iy. Di mana Ix ini adalah moment inertia yang diukur daripada paksi X
dan IY moment inertia yang diukur dari paksi Y. Untuk bentuk segi empat ini, Ix formulanya ialah BH kuasa 3 bahagi 12 dan Ix ini diukur daripada sentroid. Untuk bentuk segi empat ini juga, Iy-nya ialah HB kuasa 3 bahagi 12 di mana ianya diukur pada paksi Y dari sentroid. Kita lihat contoh untuk segi empat. Diterangkan tadi, formula untuk Ix ialah BH kuasa 3 bahagi 12 dan Ix ini diukur daripada sentroid. Iy sama dengan HB kuasa 3 bahagi 12 dan diukur pada paksi Y dari sentroid. Kalau lihat gambar rajah di sebelah kanan ini, apabila kita memotong pada sentroid, ada XX, maka kalau dikirakan IXX, maka kita akan gunakan formula BH kuasa 3 bagi 12. Begitu juga untuk IYY, kita akan ukurnya dengan HB kuasa 3 bahagi 12. Moment of inertia ini kita boleh ukur daripada mana-mana paksi. Sekiranya paksi yang diukur itu berada di luar daripada sentroid, contohnya sentroidnya di sini, kita nak ukur moment of inertia pada paksi A. Maksudnya paksi A ini tidak berada pada titik sentroid, maka kalau kita hendak mengira moment of inertia, kita mesti menggunakan parallel axis theorem ataupun teorem paksi selari. Apakah teorem paksi selari? Teorem paksi selari formulanya ialah sigma Ix tambah AD kuasa 2. Ini adalah formula untuk teorem paksi selari. Kalau lihat di gambar rajah atas, kita nak kirakan moment of inertia pada paksi A. Disebabkan paksi ini tidak berada pada sentroid, maka kita kena gunakan teorem paksi selari. Formulanya ialah IXC. Kalau tengok dalam gambar rajah, IXC adalah pada paksi sentroid ditambahkan dengan A D kuasa 2. Apakah A? A ialah luas kereta rentas, dan D ialah jarak daripada paksi AA ke paksi sentroid. Itu ialah D. Dan formula ini dikenali sebagai teorem paksi selari. Jika kita hendak mencari moment of inertia pada paksi yang lain, contoh saya bagikan sebagai paksi EE. Disebabkan paksi EE ini tidak berada pada sentroid, maka kita kena gunakan teorem paksi selari. Maka IEE sama dengan I pada sentroid tambah AD kuasa 2, di mana IXC ialah BH kuasa 3 bahagi 12
ditambahkan dengan luas keratan segi 4 iaitu B darabkan dengan H didarabkan dengan D. Dalam kes ini, D-nya ialah jarak daripada paksi EE ke paksi sentroid. So, D ialah dalam kes ini H bahagi 2 kuasa 2.